Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innama ana qasim wallahu yu'ti," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi taufik untuk kita menyambung semula insya-Allah pengajian Mishkat kita ni yang sudah lama tertangguh rasanya. Tapi insya-Allah kita sambung semula dan kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Mishkat Masabih. Al-Mishkat itu pelita. Masabih tu lampu atau pelita. Mishkat tu dia punya apa? Dia punya yang kaca luar tu mishkat. Masabih tu lampu. Jadi kan ada kadang-kadang dekat rumah orang dalam tu ada mentol lampu tu. Lepas tu dia ada frame dia kat luar tu, dia panggil apa tu? Tapi ada yang bentuk canggih sikit kan kadang. Sekarang ni pun kadang dekat tepi jalan pun ada dia letak macam canggih sikit kan bentuk dia. Masabih itu adalah jamak bagi misbah. Misbah tu lampu. Jamak dia masabih. Jadi pelita ataupun lampu. Mentol lah zaman sekarang, mentol kan. Zaman dulu pelita lah. Kemudian mishkat itu dia punya bekas dia yang dia letak, masabih itu dia letak dalam mishkat tu. Jadi kenapa dinamakan Mishkat Masabih? Sebab asalnya kitab ni namanya Kitab Masabih karangan Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i, dia wafat tahun 516 Hijriah menurut satu pendapat. Jadi dia mengarang kitab mengumpulkan hadis-hadis. Hadis-hadis yang boleh dikatakan hampir merangkumi banyak tajuk. Ada taharahnya, solat, puasa, zakat, haji, nanti masuk jual belinya, munakahatnya. Banyak tajuk. Dan boleh nak kata ringkasan Kutubus Sittah pun boleh. Sebab Imam Baghawi membahagikan kepada dua fasal. Fasal pertama Bukhari Muslim, fasal kedua hadis daripada Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai. Datang Imam Khatib Tabrizi. Imam Khatib Tabrizi menambah lagi, menyempurnakan lagi kitab Masabih yang dikarang oleh Imam Baghawi ni. Khatib Tabrizi nama dia, kurung yang ke-8. Dia tambah lagi fasal yang ketiga, ditambah lagi beberapa hadis daripada Musnad Syafi'i, Musnad Abu Hanifah, Musnad Ahmad, kemudian daripada Sunan Kubra Imam Baihaqi dan sebagainya. Lebih kurang dalam 13 kitab akhirnya. Jadi ditambah lagi dalam 5 atau 6 kitab lagi, sempurnakan lagi. Maka dia macam cover lah. Asalnya kan Masabih kan, Imam Baghawi karang kitab hadis ni namakan Masabih. Akhirnya dia tambahkan lagi, dia susun lagi, ditambahkan sanad, dia letak sahabat mana yang riwayatkan, dia ambil daripada kitab mana. Jadi dijadikan macam mishkat untuk Masabih tu. Khatib
Imam Khatib Tabrizi. Ya. Baghawi Tabrizi nama tempat. Khatib tu panggilan dia, gelaran dia Khatib. Ya. Jadi Imam Tabrizi, Imam Baghawi, Khatib Tabrizi. Khatib kan khatib baca khutbah. Nama sebenar itu dalam, tengoklah kalau ada lagi dalam Tirmizi Center, Mukadimah. Dalam Mukadimah. Nama sebenar Imam Baghawi, nama sebenar Khatib Tabrizi. Itu nanti adalah biasanya kan macam Imam Bukhari. Imam Bukhari nama dia pun Muhammad bin Ismail. Tapi nama Imam Baghawi saya tak ingat, nama Khatib Tabrizi saya tak ingat. Dah masyhur dengan panggilan Imam Baghawi ataupun Khatib, seorang lagi Khatib Tabrizi lah. Jadi kandungan ni semua hadis singkatan daripada Kutubus Sittah. 13 daripada 13 kitab. Kalau dah jadi Mishkat Masabih tu 13 kitab. Jadi ringkasan kepada 13 kitab. Kita lah diambil hadis-hadis daripada 13 kitab. Kemudian setiap bab yang besar tu, contohnya Kitabut Taharah sekarang ni biasanya bermula Kitabul Iman, nanti Kitabul Ilmu, kemudian Kitabut Taharah, Kitabul Salat, Kitabul Saum, Kitabul Zakat, Kitabul Hajj. Nanti ada bab jual beli pula, Kitabul Bai', kemudian kitab bahagian munakahat. Munakahat pecahlah nanti Kitabul Nikah, Kitabul Talak, Kitabul Zihar, dia biasanya diikut susunan 4 fiqh. Ditambah lagi nanti bab-bab yang lain seperti Kitabul Manaqib, Kitabul Adab, Kitabul Riqaq, Kitabul Fitan misalnya, bab-bab kiamat, Kitabul macam-macam kitab lah. Sekurang-kurangnya adalah 8 tajuk yang besar sekurang-kurangnya. Nanti banyak ni, dekat berapa ribu hadis dah, 5,000 lebih juga. Tapi kita bawa hadis yang ke-3. Jadi insya-Allah kalau nak detail saya bahas detail tu waktu yang pertama. Dia tengok yang pertama dan yang kedua. 3 siri tu mukadimah saya dah bahas. Dalam Tirmizi Center punya Facebook kalau rajin tengok saya bahas detail kat situ tentang kitab Mishkat ni, tentang ilmu hadis banyak lagi kat situ. Ini nak masuk kepada syarah hadis ni. Hari ni insya-Allah kita masuk hadis yang ketiga. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu maha ikhtilafin fih. Ada beberapa khilaf di dalam matan dia. Wa idza ra'aital hufatal urata as-summa al-bukma mulukal ardi fadzaka min asyratiha fi khamsin minal ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah thumma qara'a innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Luqman ayat 34 muttafaqun alaih. Di sini sebelum ni kan hadis yang kedua itu hadis yang hadis Jibril lah yang kita dah bahas dah tu. Tapi di sini penuh lah kan di situ. Di sini Imam Baghawi ataupun Khatib Tabrizi datangkan lagi satu lagi hadis yang memberi sedikit keterangan tambahan lagi daripada hadis tersebut. Hadis yang sama juga tapi riwayat Abu Hurairah. Hadis itu kan hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis Abu Hurairah di sini dia ada sedikit beberapa khilaf dalam lafaz dalam matan hadis dan ada sedikit penambahan. Antara bezanya di sini dalam hadis Abu Hurairah di sini masih lagi muttafaqun alaih, maksudnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi ingat hadis ini diriwayatkan dalam bermacam-macam bentuk. Bermakna ketika peristiwa itu berlaku kan ramai sahabat yang duduk dalam majlis itu. Maka tak semua sahabat akan menceritakan sama masing-masing. Dia akan fahaman sini, mungkin ikut mood dia jugalah. Ketika orang tanya, kau ada tak masa Jibril datang tu? Apa cerita? Macam ni. Ada yang cerita detail, ada yang cerita ringkas. Ada mungkin dia sendiri bila orang pertama tanya dia cerita detail, orang kedua tanya dia cerita
dah pendek sikit lah. Bila ada 10-20 orang tanya, last sekali ringkas je. Ada tak larat nak cerita kan. Itu keadaan-keadaan sahabat ketika menceritakan hadis. Tengoklah kadang-kadang pula tu bila periwayatan itu kan, hadis tu kan diriwayatkan daripada sahabat, turun kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada imam hadis inilah yang 6 tu kalau masyhurnya. Itu pun kadang-kadang ada imam-imam tu dia meringkaskan saja. Dia dengar panjang, tapi ketika dia meriwayatkan, dia pula yang meringkaskannya. Di sini dia datangkan riwayat Abu Hurairah ma'a ikhtilafin fih. Ada sedikit perbezaan lafaz lah, dari segi lafaz di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Di sini dia kata apa beza dia? Wa idza ra'aital hufatal urata as-summa wal bukma. Tak kala kamu melihat al-hufata, orang yang berkaki ayam, al-urata yang telanjang, as-summa yang pekak, wal bukma dan bisu. Mulukal ardi, jadi raja di bumi. Fazaka min asyratiyah, itulah tanda daripada tanda-tanda kiamat. Dia sikitkan tambah di sini kan. Sebelum ni kena bandingkanlah, nak tengok perbezaan dia. Sebelum ni kan dia bagi tahu lain sikit. Di sini ada lain sikit. Dia tambah as-summa wal bukma. Sebelum ni tak ada lafaz summa wal bukma. Dalam hadis Abu Hurairah ada tambah summa wal bukma. Mungkin ialah itulah Nabi sebut ketika Sayyidina Umar dia tak sebutkan lafaz itu, Abu Hurairah sebut lafaz itu. Lepas tu mulukal ardi, jadi raja di dunia. Dalam hadis ni kan, dalam hadis yang awal dia tak sebut tu, disebut ya tatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba di dalam membina bangunan-bangunan tinggi. Di sini dia kata jadi raja-raja di bumi. Bila kamu melihat orang yang berkaki ayam, telanjang, pekak, bisu jadi raja-raja di bumi. Jadi makna dia tak lari sangatlah. Maknanya sebelum ni kan dia kata orang yang berkaki ayam, orang yang telanjang, kemudian orang miskin, menggembala kambing, berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan. Di sini dia kata mulukal ardi, jadi raja-raja di bumi. Ataupun muluk di sini selalunya makna raja lah. Tapi muluk dengan makna pemilik pun boleh juga. Tapi biasanya muluk bermakna raja lah. Maknanya sama, mana orang yang seolah-olah tak layak tiba-tiba jadi raja. Seolah-olah, bayangkanlah sifat dia dah lah berkaki ayam, bertelanjang, lepas tu pekak, bisu tu. Jadi raja. Jadi kan kalau kita ambil secara zahirnya makna literal, mungkin juga kot. Tapi kan macam tak kena. Tak akan raja kaki ayam kot telanjang. Apa maksud kaki ayam telanjang di sini? Kan? Jadi kaki ayam kita boleh kata lagi berkaki ayam mungkin sebab ni andaian kita lah kan. Sebab ni kan Nabi kata akan jadi dekat dengan kiamat nanti. Jadi benda dah jadi ke belum? Sama ada dah terjadi atau mungkin belum terjadi. Jadi berkaki ayam dan telanjang. Mungkin dia pakai kasut yang macam kasut dia bentuk macam kaki ayam. Macam-macam boleh kita andaikan. Tapi kan sebenarnya berkaki ayam tak pakai kasut lah. Jadi mungkin dia tak pakai kasut sebab apa? Istana dia tu punyalah canggih. Dia buat daripada kristal ke apa sampai tak payah pakai kasut. Mungkin. Telanjang mungkin seksi itulah kot. Mungkin kan dia jenis raja yang jenis seksi punya kan, pakai spender je. Boleh jadi juga. Ataupun di sini kita nak ambil maksud yang sebelum ni yang saya jelaskan. Ulama kata kaki ayam telanjang menunjukkan dia miskin sampai tak mampu nak beli kasut, tak sampai nak mampu beli pakaian. Tiba-tiba jadi raja. Dia bukan cerita ketika dia jadi raja tu dia berkaki ayam dan telanjang. Asalnya dia tu berkaki ayam dan telanjang, maksudnya orang miskin tak mampu nak beli kasut, tak mampu beli baju pun. Tiba-tiba jadi. Bahkan bisu dan pekak, lagi-lagi kita tak masuk akal. Macam mana raja boleh bisu dan pekak? Macam mana nak jadi raja kan? Jadi seolah-olahnya bisu dan pekak ni sama ada makna zahir, memang bisu memang pekak betul. Atau maksud ni dia ni bisu dan pekak, dia tak mau dengar cakap orang, pekak je kan. Bisu tu dia bukannya tujuan kan boleh orang tu jadi raja, dia kenalah menasihati orang. Ni dia buat bisu kan, dia buat hal dia je. Jadi raja di bumi.
Boleh jadi macam-macam makna. Kalau kita nak ambil makna, biasa akan ada dua golongan. Satu ambil makna zahir, satu ambil makna yang tersirat. Jadi kalau ambil makna zahir, memang betul lah raja tapi buta dan bisu. Setakat ni ada raja yang buta dan bisu? Summa pekak lah, pekak dan bisu di sini. Summa pekak. Kalau apa ni buta ama kan, di sini dia panggil summa pekak, bukma bisu. Jadi ada setakat ni raja yang pekak dan bisu. Kalau nak ambil makna zahir kan. Jadi ataupun di sini makna kiasan bermaknanya dia ni pekak, dia tak ambil peduli hal orang. Kan raja kan tempat kita mengadu, mendengar masalah rakyat. Maka dia akan ambil tindakan. Ini dia buat pekak aje. Lepas tu bukman maknanya bisu, patutnya dia menasihati rakyat, bercakap kan untuk memberi semangat kepada rakyat. Ini dia buat dia bisu sebab dia buat bukannya bisu betul, dia tak nak bercakap dengan rakyat, dia buat hal dia. Boleh jadi. Itu makna yang tersirat. Mana-mana yang kita nak. Terpulanglah nak ambil mana zahir. Sebenarnya mana dia pekak betul, bisu betul. Kalau atau makna kiasan, dia buat pekak aja, buat bisu je. Kan kita kan, dia tu kau cakap lah dengan dia buat pekak aja kan. Buat pekak, buat bisu dia, tak nak respon. Kan? Boleh jadi juga. Fadzaka min asyratiha. Ini kan tambahan saja. Dalam riwayat Abu Hurairah ada lafaz itu. Dalam riwayat Umar sebelum ni kan tak ada. Lafaz dua ni, summa dengan bukma ni tak ada. Tapi al-hufatan aurata kan ada dalam riwayat Umar. Kemudian ada tambahan lagi, fi khamsin minal ghaib. Fi khamsin minal ghaib, di sini bila diceritakan tentang tanda-tanda kiamat itu, jadi Nabi nak sebut kata termasuk dalam 5 perkara yang tidak diketahui melainkan Allah saja. Fi khamsin, pada 5 perkara, minal ghaib, daripada perkara yang ghaib. La ya'lamuhunna illallah, tidak mengetahui perkara-perkara ghaib tersebut melainkan Allah. Dan secara detail yang 5 tu disebut di sinilah. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu sa'ah, ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan bila terjadinya kiamat. Itu termasuk perkara ghaib. Jadi kan Jibril tanya kan, akhbirni anis sa'ah. Nabi kata, ma mas'ulun anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Cuma Nabi beritahu tanda-tanda dia ialah seperti itu. Dan Nabi terangkan mula hari yang sebenarnya kejadian kiamat itu hanya diketahui oleh Allah, termasuk dalam 5 perkara gaib. Bukan 5 saja perkara gaib sebenarnya. Perkara gaib banyak. Ni Nabi sebut 5 ajalah. Nabi sebut 5. Sebab Nabi membaca Al-Quran. Nabi mendatangkan sebab dalam Al-Quran tu memberitahu antara 5 perkara yang pengetahuannya hanya Allah saja yang tahu, Nabi-Nabi pun tak tahu. Yang pertama, ilmu sa'ah, iaitu bila berlakunya hari kiamat. Itu siapa pun tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Kemudian wa yunazzilul ghaitha. Kemudian Allah Taala menurunkan hujan. Ghaitha hujan. Bila nak hujan, kat mana nak hujan, berapa lama nak hujan, berapa banyak titisan air yang nak turun ketika hujan tu hanya Allah yang mengetahui. Sampai masanya Allah perintahkan kepada malaikat Mikail, malaikat Mikail akan suruh dia punya malaikat yang lain untuk turunkan hujan. Maknanya hanya Allah saja yang keluarkan perintah. Kita pun tak tahu siapa. Cuma orang boleh agaklah musim hujan kan, angin monsun tropika, daripada saya baca geografi dulu adalah dia bagi, tapi sekarang ni dah kelang kabut dah. Dia tak ikut. Dah tukar-tukar dah sekarang ni. Macam mana? Tanam awan. Nak buat hujan sendiri. Apa cerita tu? Apa cerita Johnny Depp tu? Pembenihan awan. Nak buat sekarang ni. Kan dia buat masa jerebui. Lepas tu? Dia apa tu sebabkan itu masa jerebu hujan tak ada. Kita perlukan hujan untuk betul-betul supaya jatuh.
Jadi apa kita buat, kita cuba rangsang penghasil hujan tu dengan cara cari awan yang sesuai, awan volume yang sangat besar. Kalau awan tu ada baru boleh buat, tembak garam kat situ supaya suhu dia jadi sejuk, air semua kumpul, jadi beku, cukup berat, dia jatuh. Siapa yang nak buat tu? Memang kita buat, kementerian buat itu, apa jabatan apa? Dah buat? Dah buat lah itu. Jadi ya? Allah. Jadilah hari itu. Saya rasa ada yang tak jadi juga. Ada yang jadi. Dengan izin Allah lah. Dalam ayat, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tu teori apa dia panggil, teori penyejatan lah. Dalam tu saya belajar tak ingat geografi kan. Kan matahari akan memanaskan bumi, mana kawasan-kawasan yang basah yang berair tu akan disedut kan. Lepas tu berkumpul jadi panggil cumulonimbus lah. Lepas tu sampai masa dia akan hujan. Itu ada ayat Quran dia Allah sebut tu. Allah cerita sebiji. Asalnya awan itu kami sedut, kemudian berkumpul, kemudian yakhruju min khilalihi, keluar daripada celah-celahnya titisan hujan. Itu Allah sebut sebenarnya. Dalam Quran Allah dah cerita lah. Jadi manusia yang cuba buat tu mungkin dia mau rangsang, dia tak tahu, wallahualam lah, saya tak tahu pula tentang masalah tu. Cuma di sini dia beritahu bila nak turun, kat mana nak turun, banyak mana nak turun, itu hanya ilmu itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Yang lain tak tahu. pun dia tak 100%. Artinya kebetulannya lah manusia ni kan dia ada dua, satu syariat, satu hakikat, satu takdir Allah, satu kita punya usaha. Jadi kalau usaha kita itu bertepatan dengan takdir, jadi secara kebetulannya maknanya seolah macam kita rasa kita lah yang buat, padahal memang takdir kita buat ke kita tak buat ke, tetap takdir kata jadi, kalau tak jadi. Itu nanti dalam bab qada dan qadarah, pembahasan qada dan qadar detail kemudian. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah saja yang mengetahui bayi di rahim-rahim wanita. Tapi sekarang kita ada scan. Kita ada teknologi scan, tapi bukan 100% tepat. Kadang-kadang silap. Siap beli baju lagi. Adik saya tu hari masa tu rumah saya mengandung masa anak yang ketiga. Lepas tu adik saya pun dia mengandung juga. Dia kata dia scan dapat anak perempuan. Dia siap beli baju perempuan semua set. Last sekali keluar anak lelaki. Saya keluar anak perempuan. Terus dia bagi semua baju-baju kat saya. Scan confirm dah kata perempuan tu yang beli baju perempuan semua. Taklah keluar lelaki. Scan 3D. Tak tahu lah dia scan apa, wallahualam, tapi scan lah. Confident lah keluar perempuan. Keluar lelaki. Akhirnya yang dapat rezeki saya. Dia sebab kebetulan dekat-dekat je, dia memang tak sampai dalam bulan yang sama juga. Rumah saya keluar anak anak perempuan. Maka dia dah beli, dia keluar anak lelaki, dia habis semua baju-baju yang dia beli, bagi hadiah ke anak saya. Kan dapat dia tak 100%. Tak 100% lah. Tapi ini kan zaman sekarang. Kalau semenjak zaman semenjak zaman Nabi Adam sampai sebelum wujudnya scanner tu, yang tahu hanya Allah. Dan yang walaupun ada scanner pun bukan jadi boleh tersilap. Boleh jadi tersilap. Jadi nak beritahu Allah yang tahu apa dia. Tapi di situ banyak lagi makna lah kot kan. Wa ya'lamu ma fil arham ini, Allah mengetahui apa yang berada di rahim-rahim tu banyak lagi. Maksudnya mungkin di situ kan kaitan dia dengan ada hadis nanti, maknanya ketika bayi berada di rahim itu Allah tentukan ajal dia, Allah tentukan rezeki dia, Allah tentukan amalan dia. Itu pun kalau kita kaitkan ke situ lagilah, maknanya scan hanya tahu jantina saja. Tapi scan tak dapat banyak perkara yang tentang bayi itu, yang scan tak boleh, hanya boleh mengetahui jantina ataupun agak dia punya bentuk-bentuk dia ke, tak tahulah. Setahu mana saya pun tak pasti scanner tu sampai tahap mana doktor boleh tahu kan dengan scan tu. Sekadar ada jantina atau sekadar saiz atau ada berlaku kembar ke tak kembar ke kan, hidup ke mati ke, wallahualam. Tapi yang banyak-banyak ciri-ciri yang lain tak mungkin tak dapat tahu juga. Jadi Allah mengetahui segala-galanya yang di rahim itu. Kalau kita nak kaitkan dengan
peristiwa apa yang berlaku penciptaan seorang bayi ketika di rahim ibu tu nanti ada hadis lain. Kan ada ni dalam kitab ni pun kan ada hadis. Ketika 40 hari jadi nutfah, 40 hari jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, betul datang malaikat. Itu nanti ada cerita dia. Berapa dah? 3. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa, satu diri, satu manusia lah di sini. Nafs maksudnya lafaz nafsun ni. Aku nak kena bahas juga ni. Nanti kita selesaikan dulu. Wa ma tadri nafsun, tidak mengetahui. Tadri tidak mengetahui. Nafsun, dirilah di sini saya terjemahkan kepada diri. Madza taksibu ghada, apa dia akan lakukan pada besok hari. Ada yang tahu? Adalah andaiannya kan, macam besok hari Ahad saya kena kuliah subuh di sekian, kemudian saya akan kuliah duha di sekian, kemudian sembahyang maghrib sekian. Tapi jadi ke tak jadi, entah aja lagi balik mati nauzubillah kan. Boleh jadi juga, ataupun cancel ke mana tahu. Kita hanya boleh andai sebab rutin benda tu kan. Tapi sebenar-benarnya yang akan terjadi Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Yang keempat, tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. Ghadan ni bukan besok sajalah, maksudnya akan datang lah. Kalau asal lafaz ghadan tu besok, tapi maksud di sini akan datang. Sebab apa? Kita baca hadis ni hari ni, besok lah. Kalau kita baca hadis ni besok, esoknya pula. Kan? Yang kelima, wa ma tadri nafsun, tidak ada diri yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi yang mana dia akan mati. Jadi di mana termasuklah di sini, walaupun Allah kata di bumi mana dia mati, termasuklah bila dia nak mati. Sebab apa? Bila satu orang tu nak mati, dia akan, dan Allah tentukan bukan saja bila, dan Allah tentukan di mana. Jadi Allah Ta'ala akan takdirkan dia pergi ke bumi itu, dia akan mati di tempat itu. Macam satu kisah di zaman Nabi Sulaiman kan. Jadi ke zaman Nabi Sulaiman tu, dia salah seorang daripada tak pasti pekerja ke ataupun pengawal ke, atau dalam istana lah, dalam istana Nabi Sulaiman. Lepas tu dia tengok ada satu orang tu, tengok dia je, jeling je dia. Kan? Sampai dia naik takut dah. Sampai dia naik takut. Lepas tu dia minta tolong, wahai Nabi Sulaiman, tolong pindahkan aku daripada, aku tak nak duduk sini. Pasal apa? Ada satu makhluk, dia malaikat maut sebenarnya tu, menyamar jadi manusia. Duduk tengok dia macam je kan. Tolong pindahkan aku daripada sini, aku takutlah dia punya jelingan tu mengeri. Jadi Nabi Sulaiman perintahkan angin, kan dia boleh perintahkan angin. Angin tu bawa si fulan tadi pergi ke satu tempat. Bila sampai tempat tu, dia jumpa orang yang sama juga. Jadi sebenarnya orang tu adalah malaikat maut. Malaikat pelik, dia kata aku dapat arahan daripada Allah Ta'ala yang dia ni akan mati di satu tempat yang jauh. Tiba-tiba bila aku cari dia ada kat dalam istana Nabi Sulaiman. Aku jadi confused. Macam mana ni Allah Ta'ala kata dia akan mati di tempat yang jauh. Jadi dia duduk kat sini lagi. Kalau dia nak pergi ke sana memang tak sempat lah. Ikutkan logik lah, ikutkan manusia punya manusia punya kemampuan, dia takkan mungkin sampai di situ. Tapi dia duduk ada dalam istana Nabi Sulaiman. Jadi aku confused. Betul aku tengok, betul ke dia ni kan? Lepas tu dia pula rasa takut. Lepas tu dia minta Nabi Sulaiman hantarkan dia satu tempat yang jauh. Akhirnya angin bawa dia pergi tempat jauh, tempat yang dia nak mati tu. Jadi aku pun ikutlah kan. Aku ikut, pak, memang betul rupanya. Patutlah Allah Ta'ala kata dia akan mati di tempat jauh tu, bukan di dalam istana Nabi Sulaiman. Akhirnya dia sampai di tempat yang dia takdirkan mati itu. Malaikat bila dia sampai dia tengok, ada lagi orang yang bisa dalam Nabi Sulaiman punya istana tu. Rupanya tu malaikat maut. Akhirnya dicabut nyawa di situ. Kata aku malaikat maut. Kau pandang aku semacam, kata aku pelik, kata kan Allah Ta'ala akan takdirkan kau mati di sinilah jauh. Tapi kau dah ada dalam Nabi Sulaiman punya istana lagi. Aku tu macam mana dia nak pergi ke tempat tu? Rupanya tu dia. Allah Ta'ala takdirkan, dia minta, Nabi Sulaiman minta hantar dia jauh-jauh dengan angin. Akhirnya angin tu hantar dia pergi tempat tu, memang mati kat situ.
Itu kisah dia lah. Ini ada maknanya ada 5 perkara yang disebut di sini, banyak lagi sebenarnya, tapi antara perkara-perkara gaib yang mana hanya diketahui oleh Allah saja, iaitu 5 perkara tersebut. Cuma di sini kan disebut tadi nafsun. Kalau kita nafsun tu nanti jadinya makna nafsu. Dalam ayat yang lain Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal bukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs pasti akan merasai mati. Dha'iqah tu yang merasai mati. Jadi kalau dalam tasawuf ini sebenarnya Ustaz Raja lah punya apa? Punya bidang lah ni. Kalau makna nafs tu kan dibahas dalam tasawuf. Cuma saya bahas dari sudut ayat Quran ataupun hadis. Nafsun di sini maknanya kalau di segi ayat Quran tu setiap nafs akan merasai mati. Yang ni bukan wama tadri nafsun maza taksibu qada wama tadri nafsun bi ayadin tamut. Jadi nafs ni maksudnya diri. Maksud diri di sini adalah gabungan antara roh dan jasad. Gabungan antara roh dan jadi nafsun itu adalah diri yang mana ada gabungan antara roh dan jasad. Bila Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafs akan merasai mati, maknanya apabila sampai kematian, kita tahu kan roh akan berpisah daripada jasad. Jadi kematian itu dicabut roh daripada jasad. Maka bila roh terpisah dari jasad, matilah diri, matilah nafsun. Betul lah kata nafsun akan merasai mati. Maka bila roh dipisah dengan jasad, dia dah tak jadi nafsun. Nafsun dah mati, nafsun dah tak ada. Yang ada apa? Dua perkara, iaitu satu roh yang dicabut dan jasad yang terbujur kaku. Dan orang tak panggil jasad mayat itu, orang tak panggil nafs, orang panggil mayat. Roh pun orang tak panggil nafs, orang panggil roh. Mudah-mudahan rohnya ditempatkan bersama orang soleh. Allah, moga Allah rohnya dicucuri rahmat, sampaikanlah pahala ini kepada roh fulan. Kan dalam tahlil pun dia berkata sebut roh, dia tak sebut nafs lah, dia sebut roh. Dan mayat tu dia tak tanya diri ini nak tanam kat mana, dia tak kata diri dah, dia kata mayat ni mana nak tanam ni, mayat ni kita kuburan dia kat mana, mayat. Jadi nafs tu adalah gabungan antara roh dan jasad. Kemudian kan yang masyhurnya nafs tu kan nafsu. Okey, nafsu yang kita faham tu kan nafsu. Jadi sebenarnya kata ulama nafsu itu adalah diri, tetapi nafsu itu ialah nafsu apabila dia panggil tu, apabila digunakan lafaz nafsu tu kepada syahwat sebenarnya. Nafsu tu kan asalnya bukan nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks, nafsu tu, nafsu ni macam-macam. Asalnya bukan nafsu, asalnya syahwat. Asalnya adalah syahwat, hawa ataupun syahwat. Hawa ataupun syahwat. Jadi oleh kerana nafs itu, diri manusia itu, dia ada syahwat. Dia ada hawa, ada syahwat. Dia kan hawa nafsu ataupun syahwat, keinginan. Jadi apabila nafs itu dia ada syahwat dan dia cenderung kepada syahwat. Dia cenderung kepada syahwat, akhirnya seolah-olah syahwat dengan nafsu itu tak boleh dipisahkan lagi. Jadilah nafsu itu mengambil tempat, mengambil nama syahwat. Dipanggil nafsu. Sebenarnya bukan nafsu, sebenarnya syahwat makan, syahwat minum, syahwat seks, syahwat tu, syahwat ni, syahwat ataupun hawa ataupun syahwat dua. Tapi akhirnya mengambil tempat nafsu itu, mengambil tempat syahwat. Sebab apa? Memang nafsu itu cenderung kepada syahwat. Kan? Asalnya nafsu itu tak ada kaitan dengan syahwat pun. Syahwat itu satu perkara yang ada pada nafsu. Keinginan kan, mana satu sifat, satu arat yang ada pada diri itu, iaitu keinginan, dipanggil syahwat. Tetapi dimutlakkan kepada syahwat dengan menggunakan lafaz nafsu. Kan? Tu kata kau ni tak ada nafsu ke? Aku tak bernafsu lain-lain. Kan? Mana kau tak berdiri ke? Kemananya nafsu kan diri, kan Nabi kata wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku dalam genggamannya. Jadi nafsi,
Bukan maksud nafsu demi syahwatku yang dengan mana, tak juga kan. Nabi ni sebabkan nafsu pada diri dia. Jadi makna nafs tu sebenarnya adalah diri, tapi dipinjamkan, digunakan untuk mewakili syahwat juga. Sebab kita kan, apalagi orang Melayu lah, nafsu-nafsu kan. Kemudian satu lagi, nafs bermakna nafas. Nafs tu bermakna nafas, bernafas tak bernafas. Jadi kaitan dia nafas dengan diri, iaitu ketika matinya nafs diri, dia confirm tak bernafas. Betul. Orang mati antara ketika dia mati, nafas dia pun terhenti. Jadi nafas itu pun dikaitkan dengan diri juga. Dari sudut, kalau diri itu sudah mati, maka tak bernafaslah dia. Kan? Jadi ada beberapa makna nafs dalam ensiklopedia tasawuf. Jadi saya baca tu, dia bagi tahu makna nafs. Di antara 3 makna yang saya sebut tadi, itulah dia. Makna nafs bermakna diri, gabungan roh dan jasad. Satu nafs bermakna syahwat. Satu lagi nafs bermakna nafas. Nafas. Bernafas. Nafsun nafas. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasa mati, setiap nafas akan mati. Maksud apa? Mati, nafas pun terhenti. Dan ada makna-makna yang lain lagi. Seperti dalam Al-Quran Allah kata, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafs itu menyuruh kepada keburukan. Jadi diri ke yang menyuruh kepada keburukan? Kan? Jadi sebenarnya yang menyuruh kepada keburukan tu apa dia? Adakah nafs itu? Tapi jelas dalam Quran Allah kata innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya diri itu menyuruh kepada keburukan. Jadi diri suruh siapa? Diri suruh siapa yang buat buruk? Kan diri suruh diri. Diri suruh kita. Kita bukan diri ke? Bukan diri kita ke? Di situ kan makna syahwat. Nampak tak? Di situ kan nafsu bermakna syahwat. Kemudian Allah dah kata wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsu wa ma sawwaha, dan diri dan yang seimbang, yang kami seimbangkan. Kan asalnya daripada wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal laili wan nafsi. Itulah ayat tu. Wan nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di situ dipanggil nafsu lawamah. Nafsu mulhimah. Wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepada nafsu itu fujur dan taqwa. Baik dan buruk dan baik. Fujur tu yang buruk lah. Taqwa tu yang baik lah. Jadi dipanggil, katalah, maka ulama menafsirkan itu namanya nafsu mulhimah. Nafsu yang diilhamkan. Ada ayat pula wala la uqsimu bin nafsil lawamah. Jangan demi nafsu lawamah. Sumpah kan, la uqsimu maknanya Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Lawamah tu yang menyesal, yang mencela dirinya. Nafsu yang mencela dirinya, yang menyesal. Kemudian ada lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan, diredha, mardiyah dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dari kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi disebut nafsu dalam Quran ada dikaitkan dengan beberapa sifat. Satu nafsu ammarah, satu nafsu mulhimah, satu nafsu lawamah, satu nafsu mutmainnah. Jadi dia ada yang cenderung bermaksud diri, ada cenderung bermaksud syahwat pun ada. Tapi maknanya lebih kepada dirilah. Sebab apa? Syahwat tu memang bila la'ammaratun bisu', itu lebih kepada syahwat.
Kemudian apabila syahwat tu sudah menguasai diri tu, akhirnya Allah dalam masa yang sama Allah ilhamkan dua perkara kepada nafsu tu, daripada diri tu, iaitu fujur dan taqwa. Kemudian bila satu tahap nanti dia mencela diri dia. Kalau terlalu banyak, akhirnya dia terlalu banyak dia buat maksiat, kan, dia buat terlalu banyak ikut syahwat dia, diri itu lebih banyak terpengaruh dengan syahwat, nafsu terpengaruh dengan syahwat, sampai satu tahap dia akan mencela diri dia, menyesal. Memang manusia ni lepas dia suka buat maksiat, lepas maksiat dia menyesal. Dia buat maksiat, dia menyesal. Mula-mula buat seronok, tapi bila dah buat, aduh, kenapa lah aku buat ni, astagfirullahalazim. Dia menyesal, kan. Ada satu tahap dia menyesal. Kemudian dia usaha lagi sampai tahap nafsu mutmainnah. Bila dia dah menyesal, dah tentulah dia akan perbaiki dia punya keadaan diri dia, akhirnya sampai tahap mutmainnah, dia tenang. Ini yang orang kata tingkatan nafsu 7, tingkatan nafsu 9. Dia ambil dari sini lah. Mana datang lagi 2, lagi 4 tu, dia ambil dari situ. Dia kata, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Jadi dia kata ditambah itu, mana nafsu yang radiyah, kemudian nafsu yang mardiyah, kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, akhirnya dipanggil nafsu kamaliyah, sempurnalah dia. Daripada nafsu ammarah kepada nafsu mulhimah, kepada nafsu lawamah, kepada nafsu mutmainnah, kepada nafsu radiyah, kepada nafsu mardiyah, kepada nafsu kamaliyah. Itu orang yang tasawuf yang menggunakan sistem tingkatan nafsu. Katanya diharamkan lah. Ada pengajian tasawuf menggunakan tahap 7 tingkatan nafsu, 9 tingkatan nafsu. Katanya diharamkan, wallahu a'lam. Tapi aku nak cerita pasal nafsu kat di sini. Jadi dia sebut nafsu makan, nafsu tidur, nafsu syahwat. Sebenarnya syahwat. Tapi diri kita memang kawan baik dengan syahwat. Jadi akhirnya diri itu pun dipanggil syahwat. Nafsu pun akhirnya jadi syahwat. Sebab apa? Syahwat dalam diri kita ini ada beberapa unsur. Ini orang kata mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi itu nanti Ustaz Raja lah yang akan bahas dalam tasawuf, kan? Sebab tasawuf Ustaz Raja kan. Cuma saya nak bahas yang nafsu diri itu. Siapa mengenal diri? Apa maksud dia kata mengenal diri ini? Kebetulannya lah hadis ni dicerita tentang nafsu, kan? Itu je. Dia cabang ke situnya sebenarnya pembahasan dia tentang tanda kiamat ni ataupun perkara yang Allah tahu, dia bercabang ke situ lah perginya. Boleh lah jadi nafs tu maknanya man arafa nafsu, barang siapa yang mengenal dirinya. Apa maksud mengenal diri? Secara umumnya Imam Ghazali cerita dalam bab Ihya Ulumuddin, dia cerita dalam juzuk yang ketiga tu, bab Asrarul Qalb. Jadi nak mengenal diri, untuk mengenal diri apa dia? Maksudnya dari satu sudut mengenal struktur diri itu. Jadi diri kita tu basicnya ada dua, satu roh dan ada satu jasad. Satu roh, satu jasad. Kemudian roh ni lah yang driver ni, jasad ni adalah dia punya kenderaan dia. Sebab yang memandu jasad ini adalah roh. Sebab bila mati kan, jasad kan boleh buat apa pun, kan? Bila roh keluar daripada jasad, jadi jasad terbujur kaku, tak boleh buat apa, tak bergerak, apa pun tak boleh dah. Mata pun tak boleh melihat, telinga walaupun ada mata tapi tak boleh melihat, telinga ada tak boleh mendengar, kaki ada tak boleh berjalan, tangan ada tak boleh pegang, tak boleh menyentuh. Sebab apa? Dia punya pemandu dia dah tak ada dah, iaitu roh kita. Jadi asalnya roh lah yang memandu jasad kita sekarang ni. Selagi ada roh, selagi tu boleh bergerak, mata boleh tengok semua, roh, sebab roh. Jadi manusia dia ada roh, ada jasad. Kemudian pintu ataupun gerbang untuk menghubungkan di antara roh dan jasad ni hati. Gerbang, pintu masuk ke alam roh yang menghubungkan antara dua alam ni kan. Jasad kita di alam muluk, roh kita di alam malakut.
Jasad kita di alam muluk, alam dunia lah. Alam syahadah, alam dunia, alam muluk. Tu satu nama lah tu. Alam nyata kan, alam nyata, alam dunia, alam muluk, alam syahadah. Dalam Quran kata alimul ghaibi wasyahadah. Syahadah tu maknanya alam nyata. Kemudian roh kita pula berada di alam malakut. Lepas tu kita tak nampak roh kita. Kalau orang mati pun kita tengok dia tengah tak tahu mati mana pergi, tak nampak pun roh dia dicabut. Sebab roh berada di alam malakut. Dan maka pintu yang menghubungkan antara alam malakut dan alam muluk dengan alam malakut ni, antara jasad dengan roh ni adalah hati. Hati itulah yang menghubungkan. Jadi kata Imam Ghazali, hati ni sebenarnya ada dua. Satu hati itulah. Hati yang lagi. Itu kan ayam pun ada, kambing pun ada, lembu pun ada yang kita makan masak lauk hati kan. Tu ada khilaf pula. Dia kata hati dengan jantung apa bezanya. Ada yang kata jantung, ada yang kata hati, ada yang kata jantung dengan hati sama aja. Yang bezanya paru-paru dengan, tapi tak tahulah hati dengan jantung sama. Kalau medical tak sama. Tak sama Kalau struktur tak sama. Hati yang kat bawah yang untuk punya toksin tu. Jantung yang mengepam darah. Hati sebelah kanan. Jantung lah. Yang kita makan lauk apa hati ayam, hati kambing. Itulah yang dikau. Ni. Kanan. So manusia pun ada lah. Hati sebelah kanan. Sebelah kanan. Sini. Tak, dekat perut. Hati. Hati tu dekat perut. Taklah. Yang penting itu bukan yang dimaksudkan. Betul. Maknanya yang nak dimaksudkan hati di sini, kata Imam Ghazali, latifah ruhaniyah rabbaniyah. Suatu jisim yang latif, yang rohani, yang rabbani. Jadi dua makna hati di sini. Satu, hati itu yang dipanggil apa? Liver. Itulah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan hati di sini. Saya Allah sebut qalbun tu kan. Ala wahyal qalb. Walaupun Nabi katakan ala inna fil jasadi mudghah iza saluha jasadu kulluhu wa iza fasada jasadu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segempal daging. Kalau baik dia, baiklah seluruh anggota. Kalau buruk dia, buruk sangat. Jadi sebenarnya tempat dia itu memang itulah liver tu, tapi sebenarnya di alam malakut, dalam rohani itu ada yang satu lagi namanya latifah rohaniyah rabbaniyah. Satu jisim yang latif, yang halus, yang rohani, yang rabbani. Rabbani maksudnya dikaitkan dengan Tuhanan. Dan roh juga di situlah. Di situ juga kaitannya dengan roh. Di situ juga kaitannya dengan akal, dan di situ juga kaitannya dengan nafs. Nafs secara batin, secara latif. Nafs yang ni nafs kita. Nafs diri ni inilah gabungan roh dan jasad tu dipanggil nafs. Satu lagi nafs yang rohaniah. Jadi Imam Ghazali menterjemahkan 4 perkara kepada 5 terjemahan. 4 benda. Satu nafs, satu roh, satu qalb, satu akal. Nafs, roh, qalb, akal. Nafsun, ruhun, qalbun, aklun, akal. 4 ni ada 2 terjemah. Satu terjemah zahir, satu terjemah batin. Kalau nafs terjemah zahir, diri kita. Kalau nafs terjemah batin, latifah, rohaniyah, rabbaniyah. Roh kita kata ada dekat hati tu, satu titik yang mana dia kata roh itu akan apa ni, dia akan ada satu titik darah hitam dekat hati tu, kata itu roh. Kemudian satu lagi terjemah yang batin, latifah, rohaniyah, rabbaniyah. Kemudian yang ketiga qalb, hati, liver itulah terjemah zahir. Terjemah batin dia latifah, rohaniyah, rabbaniyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir sekali iaitu akal. Akal pun sama. Akal tu ada yang kata hati juga, ada yang kata dimag. Dimag ni otak. Satu lagi terjemah batin, latifah, rohaniyah, rabbaniyah. Jadi bermakna ke terjemah zahir 4 ni berbeza. Tapi terjemah batin 4 sama.
Sebab apa sama? Sebab sebenarnya tak boleh nak terjemahkan secara tepat kerana tak nampak, tak tahu. Tak tahu maknanya roh kita tu macam mana, tak tahu. Hati yang bermakna batin tu tak tahu, akal bermakna macam mana. Jadi Imam Ghazali terjemahkan kepada satu terjemahan saja, iaitu keempat-empat tu diterjemahkan kepada latifah, rohaniyah, robbaniyah. Satu jisim yang halus, yang rohani, yang berbangsa rohani, yang berbangsa robbani. Robbani tu kaitan dengan Tuhan lah, robbani. Jisim, tapi jisim latif dia panggil. Kita ni jisim kathif. Kan dah bahas kan ni. Kita ni jisim kathif, dia jisim latif. Ataupun mujarradat dia panggil. Satu istilah yang lain dia panggil mujarradat. Imam Ghazali kata mujarradat, bab-bab di alam malakut ni dipanggil mujarradat. Benda yang tajrid daripada masa, tajrid daripada tempat, tajrid daripada arat. Jadi dipanggil mujarradat ataupun jisim latif. Jisim latif dibuh nama jisim latif je sebab tak tahu tak nak tengok kan. Nak tengok tunggu mati, tu je. Sebab apa, bila roh kita dicabut daripada jasad kita, akal, qalb dengan nafs tadi sekali dengan roh, tu satu package tu, empat tu nanti akan keluar. Assalamualaikum. Jadi dalam diri kita tu ada kesemua tu. Kemudian ada lagi beberapa unsur lah yang mempengaruhi hati kita tu, iaitu satu daripada pihak yang baik, satu daripada pihak yang tak baik. Jadi daripada pihak yang baik itu ada dua, iaitu malaikat mulhim, itu yang luaran. Itu yang kata teman-teman tu yang qarin tu, satu dia panggil malaikat mulhim, malaikat yang akan mengilhamkan kita, membisikkan kebaikan kepada kita. Setiap orang ada. Satu lagi syaitan. Belah yang buruk, iaitu syaitan yang akan sentiasa membisikkan kita benda yang buruk. Kemudian daripada yang baik pun ada lagi yang datangnya daripada akal. Datang daripada akal yang disertai dengan ilmu. Dan yang pihak yang jahat satu lagi, pihak yang buruk, syahwat ataupun nafsu dia panggil. Asalnya syahwat tapi dia panggil nafsu. Ada sinonim dengan syahwat. Jadi kalau macam akal dengan nafsu ataupun syahwat tu dah memang ada dalam diri kita. Kalau malaikat dengan syaitan tu daripada luar, tapi dihantar ataupun diwakilkan, diadakanlah, diwujudkan pada kita, sentiasa membisikkan. Di lapangan bisikan itu adalah hati yang tadi itulah, hati yang latifah robbaniyah itu. Maka malaikat mulhim ataupun akal dan Allah sendiri tadi kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pun ilhamkan dua perkara, satu yang takwa, satu yang fujur. Maka ada tiga lintasan yang baik, bisikan yang baik, ada tiga bisikan yang buruk yang senantiasa membisik dalam hati kita tu. Yang baik ilham dari Allah, bisikan daripada malaikat mulhim, dan bisikan dari akal. Akal akan menasihati, akal yang disertai dengan ilmu yang benar. Kemudian bisikan yang buruk daripada Allah juga, fujuraha tu kan. Kemudian syaitan qarin tu, kemudian syahwat. Akan ada lintasan-lintasan dia panggil khatir, hawadisun nafs. Akan ada bisikan-bisikan dalam diri kita. Terpulanglah. Dua-dua. Orang tanya kenapa kan Allah Ta'ala ilhamkan yang buruk, untuk uji, sebagai satu ujian. Jadi Allah Ta'ala akan mengilhamkan yang buruk dan baik. Kemudian syaitan dengan nafsu ataupun syahwat mengilhamkan yang buruk. Syaitan pun kadang-kadang mengilhamkan yang baik juga, tetapi yang ending dia buruk. Jadi mula-mula dia adalah peringkat dia panjang ni, kalau nak bahas 7 tingkatan dia akan bisikkan syaitan ni. Kemudian kalau yang baik itulah, iaitu malaikat mulhim ataupun akal yang disertai dengan ilmu yang sahih. Maka berlakulah pertempuran dua bisikan ini di dalam hati manusia sampai kiamat. Sampai dia mati. Sampailah manusia itu mati, sentiasa
sentiasa akan berlaku pertempuran antara dua bisikan antara ni. Bisikan yang baik, bisikan yang buruk. Maka hati di situlah menjadi raja bagi diri manusia itu. Jadi kalau hati cenderung kepada bisikan yang baik, maka baiklah seluruh anggota dia. Itu maksud hati baik tadi. Maka hati akan memerintahkan kepada mata, telinga, mulut, kaki, tangan, semua untuk buat benda yang baik. Kalau hati cenderung terima bisikan yang jahat, maka mata, telinga, mulut, tangan, kaki semua akan buat benda yang buruk, yang fasad tadilah. Sebab hati adalah raja bagi seluruh anggota kita. Dan anggota yang pertama secara zahir pun yang terbentuk ketika air mani itu kan, air mani tukar 40 jadi darah itu bertukar jadi gumpalan kembing. Yang pertama tu hati. Lepas tu anggota yang paling tua dalam badan kita adalah hati. Lepas tu dia raja. Lepas tu baru terbentuk lah yang lain semua, kaki, kepala, tangan, mata semua. Itu maksudnya mengenal diri, mana mengenal struktur diri kita zahir dan batin. Nanti bila kita mati, maka 4 perkara itulah yang akan keluar. Itu malaikat mulhim akan tinggalkan kita, syaitan pun akan tinggal kita. Yang 4 ni itulah nafs tadi, akan roh, nafs, qalb dengan akal akan bersama bekal yang dibawa, iaitu iman dan amal soleh. Iman, ilmu, amal soleh itu akan dibawa. Dalam bentuk apa tu? Allahu'alam lah. Dia kata dalam semuanya dalam bentuk dia panggil rohaniyah. Dia ringkaskan kepada benda yang rohaniyah. Atifah, rohaniyah, rabbaniyah. Jadi kita akan bawa pergi tu ilmu, iman, amal tu semua dalam bentuk roh tu. Dia macam apabila orang tu ilmu, iman, amal dia banyak, roh dia tu akan jadi segar, akan jadi bercahaya, akan jadi sehat, akan jadi indah, wangi dan sebagainya. Tapi kalau dia yang banyak terima yang buruk, maknanya roh dia akan jadi gelap, hitam, busuk, kurus, akan dicabut, dibawa ke, itu akan dicampakkan ke sijin. Sijin, tempat roh yang jahat, dan roh yang baik akan ditempatkan di Illiyin, tempat-tempat roh yang baik. Sementara menunggu kiamat berlaku. Tetapi di situ nanti ada isu lah macam mana azab kubur, dia kembalikan semula roh ke jasad untuk dicuak dalam kubur. Itu ada bahas dalam akidah. Ini kita dah pergi dah. Ini cerita pasal nafs, pergi ke situ begini. Okey, itu detailnya dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali bahas apa ciri-ciri bisikan yang buruk dari syaitan, bisikan yang buruk dari nafsu, bisikan yang buruk dari Allah. Ilham yang buruk lah kan, fa'alhamaha fujuraha. Dan apa bezanya antara ilham yang baik dari Allah, ilham yang baik dari malaikat mulhim, dan ilham yang baik daripada akal. Dibahas dalam detail dalam Minhajul Abidin. Antara yang saya ingat setakat ni, bisikan yang buruk daripada syaitan itu, dia sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah-ubah. Dia ada 7 tingkatan dia. Suruh buat tu, suruh buat ni, suruh buat ni. Maksiat lah. Dia tukar-tukar. Kita tolak, dia tukar. Kita zina, tak nak. Minum arak, tak nak. Main judi, tak nak. Ni dia akan tukar. Kalau nafsu, itu saja. Sama macam daripada fujur daripada Allah, dia itu saja. Cuma biasanya bisikan yang buruk dari Allah itu nanti setelah dibuat satu keburukan, maka di situ akan datang lagi keburukan yang lain. Dia akan melahirkan bila dia dah, contohnya lah kan, malaikat yang cerita masyhur tu, tapi sahih tak sahih tu kan ada masalah. Bila dia dah berzina tu, dia takut. Datang yang mana, macam mana ni, dia bunuh hanya perempuan tu. Asalnya kan minum arak, mula tak nak, akhirnya minum arak lah, tak kacau orang. Bila dah mabuk, nampak perempuan, akhirnya ajak berzina. Perempuan tu tak nak, dipaksa. Akhirnya bila dah paksa dia ni, takut perempuan tu ni, bunuhnya. Dia lahir dari situ. Kalau syaitan ni, dia akan
macam-macam lah dia bagi, dia cepat give up ni. Dia inna kaida syaitana dhaifah dalam ayat Quran ni. Syaitan punya makar ni lemah. Ni kita tak nak, dia tolak. Suruh buat tu, suruh buat ni. Tapi kalau nafsu, nak tu sampai dapat. Itu bisikan nafsu. Sama juga dengan malaikat mulhim tadi. Malaikat mulhim baik kan, dia kan bisikkan kita benda yang baik ni, kita tak nak suruh. Sembahyang tak nak, zikir tengok Quran tak nak. Tapi kalau datang daripada kebaikan daripada Allah tu, itu je. Satu kebaikan tu, kita nak buat kebaikan tu, itu dari Allah Ta'ala. Itu detailnya dalam Minhajul Abidin. Jadi syaitan tu dia mempengaruhi hati. Ya, bisikan. Dia mempengaruhi syahwat nafsu. Dia bekerja sama. Dia tag team lah. Tag team lah dengan syahwat. Biasanya dia akan tag team dengan syahwat. Tapi dia cepat putus asa lah syaitan ni. Dia akan. Tapi yang lebih bahaya antara nafsu dan syaitan, nafsu lebih bahaya sebab syaitan jadi syaitan, iblis jadi iblis pun sebab nafsu dia. Sebab nafsu ni, ya nafsu diri kita sendiri. Payah kalau syaitan ni benda luar. Dia benda luar kan. Dia boleh datang, boleh pergi dan kita boleh baca ta'awuz, baca ayat-ayat terlindung. Tapi dia nafsu nak indong mana? Jadi kita sendiri. Nafsu tu kita sendiri. Syahwat tu kuat tu. Syahwat ni tak boleh dihilangkan, boleh dikawal je. Ada beberapa lagi lah macam Imam Ghazali bahas antara, dan Imam Ghazali kata kesimpulan akhlak yang baik itu datang dari 3 perkara dalam diri manusia, iaitu keseimbangan dia di dalam mengawal akal, emosi dan syahwat dia. Kan banyak orang kata Imam Ghazali, aku dapati daripada zaman sahabat tabi'in tadi sampai zaman dia, terlalu banyak kaul orang mendefinisikan apa itu akhlak yang baik. Kata aku nak buat satu kesimpulan, dia kata. Apa itu akhlak yang baik? Dia kata dalam diri manusia ni, manusia itu ada akal, ada syahwat dan ada emosi. Emosi ghadab, emosi marah, emosi kan. Jadi bagi aku akhlak yang baik itu apabila manusia itu boleh seimbangkan akal dia, emosi dia dan syahwat dia. Maka itulah akhlak yang baik. Seimbang bukan bermaksud tengah-tengah. Seimbang bermaksud ikut keadaan dan tuntutan. Jadi ada kalanya nafsu perlu ditingkatkan. Kalau nafsu tak ada, tengok isteri pun macam anak patung kan. Tak adalah keturunan apa tu dia tak lahir lah. Tengok makanan pun tak ada nafsu, tak makan lah, kering nanti. Ada masanya dia perlu tingkatkan nafsunya, ada perlunya dia perlu rendahkan nafsu dia. Kemudian emosi pun kadang-kadang ketika berperang kan musuh, dia perlu tengok musuh pun tak apa, maafkan pun tak apa, masa tak boleh, dia kena betul-betul. Dan akal pun kadang-kadang perlu tunjukkan akal dia yang bijak, kadang-kadang perlu bawa bodoh kan. Bawa macam bodoh je kan. Maksudnya seimbangkan tu ikut keadaan. Dan 3 untuk menyeimbangkan nafsu, akal dan syahwat ni tidak lain tidak bukan perlu kepada bimbingan seorang mursyid dan pengalaman. Itu yang tasawuf kan, maknanya bukan senang kita nak menyeimbangkan 3 perkara ni. Itu yang perlu kepada guru mursyid tu, yang akan bimbing kita macam mana nak seimbangkan emosi, bila nak seimbangkan akal, bila nak seimbangkan syahwat. Kalau dah mampu seimbangkan benda ni, barulah dikatakan akhlak yang mulia. Sebab tak boleh kita kata akhlak yang mulia tu lemah lembut. Bila lemah lembut? Dengan musuh boleh lemah lembut. Ketika perang boleh lemah lembut. Akhlak yang mulia tu ialah kita tak marah orang. Tak marah. Jadi kalau anak kita buat maksiat, tak boleh marah. Tak boleh marah. Tak boleh. Jadi nak buat satu kesimpulan akhlak yang mulia ni susah. Jadi Imam Ghazali wahwa man huwa lah. Dia adalah dia lah. Imam Ghazali ni dia buat kesimpulannya. Akhlak yang baik itu ialah orang yang boleh seimbangkan dia punya akal dia, emosi dia dan syahwat dia. Seimbang maknanya dia tahu bila nak maksimumkan, bila nak minimumkan, ikut keadaan. Dan perlu bimbingan seorang mursyid yang sudah sampai tahap dia lah. Dan dia pun setelah di dalam bimbingan mursyid itu pun dia takkan capai segeralah. Mungkin ada orang cepat, mungkin ada orang lambat, tapi selalunya akan ambil masa. Satu contoh mursyid terdekat.
Mursyid yang terdekat di sini Ini kita. yang kita, Ustaz Raja. Maulana. Ustaz Raja lah. Dia mursyid ada syarat dia. Kalau Ustaz Raja aja kan tasawuf tu kan nanti akan sampai 3 bab. Dalam tasawuf ni kan dia ada 3 rukun yang utama. Satu, mursyid yang guru yang mursyid. Guru yang betul-betul mursyid. Kemudian murid yang sadiq. Kemudian manhaj yang sahih. 3 ni kena ada. Baru jadi. Maknanya guru itu memang ada syarat-syarat dia kan. Antaranya yang pertama Islam lah tentulah. Kemudian dia memang seorang yang alim dalam akidah, fiqah dan tasawuf. Maknanya akidah ahli sunnah wal jamaah, fiqah syafi'i misalnya kan, ataupun fiqah-fiqah yang lain, sebab kadang-kadang perlu pakai qaul mazhab lain untuk situasi-situasi tertentu kan. Alim lah, memang kena alim. Kemudian dia juga pernah ditarbiyah oleh guru dia dan diberi ijazah oleh guru dia untuk mentarbiyah. Ada orang dia macam dah dia sufi lah, kita kata dia wali, dia sufi, tapi dia tak erti nak tarbiyah orang. Dia tak ada pengalaman. Dia tak boleh tarbiyah orang. Dia hanya boleh tarbiyah, dia boleh menerima tarbiyah, akhirnya dia jadi wali, tapi dia tak boleh nak tarbiyah orang. Maka selalunya dia dilantik. Ada ijazah dari guru dia untuk menjadi murabbi. Guru dia dalam agama ni sekarang ni yang paling besar saya tengok lah dalam tarikat ni Syekh Yusuf lah, dia punya murabbi besar dia. Tapi dia kan dia ada Syekh Rahim, ada Ustaz Raja, ada Ustaz Nek Bakri di Shah Alam tu. Itu semua murabbi yang khalifah lah, wakil-wakil daripada Syekh Yusuf Bakhur punya khalifah. Siapa yang akan dilantik besok jadi pengganti dia, itu Allah alam, saya tak tahulah. Jadi kalau setakat ni yang saya pernah dulu nak try nak baiat dengan Syekh Rahim, tapi dia orang kata dia orang masih lagi berbaiat. Ustaz Raja sendiri masih berbaiat dengan Syekh Yusuf. Syekh Rahim pun masih berbaiat dengan Syekh Yusuf. Ustaz Naib Bakri tu pun masih berbaiat dengan, dia ada wakil lah di Penang, ada saya tak ingat lah. Cuma sudah diberi ijazah ke untuk mentarbiyah ke, atau masih sebagai pembantu saja, seperti mendidik, bukan betul-betul murabbi tapi macam wakil lah, wakil murabbi atau khalifah ke, istilah dia saya tak pasti sangat. Jadi yang paling dekat di sini Ustaz Raja. Tapi kalau betul-betul murabbi itu Syekh Yusuf lah. Jadi dia jadi wakil lah. Sekarang ni dia jadi, sebab apa? Zaman sekarang punya, dulu Nabi jadi murabbi, Nabi bersama sahabat 24 jam lah, mungkin hampir Nabi duduk Madinah kan. Jadi sahabat semua bila free dia akan jumpa Nabi. Kita nak jumpa Syekh Yusuf misalnya kan, setahun sekali pun datang kan. Jadi macam mana kita nak bersubah dengan dia? Maka dia lantik lah ni Ustaz Raja, Syekh Rahim sepatutnya dia bahagian Indonesia, cuma dia kahwin dengan kan satu orang isteri kedua dia kan orang Kelantan. Jadi dia bagi masa 2 minggu tak silap saya, setengah bulan di Indonesia, setengah bulan di Malaysia kan. Jadi bila dia datang untuk bagi masa untuk wife dia yang kedua ni, maka di situ orang ambil kesempatan bawa bagi kuliah, ceramah apa semua. Itu Ustaz Raja lebih faham lah dia punya kedudukan. Dia ada daerah-daerah dia lah. Setakat ni lah. Kalau Syazuli ya Ustaz Raja, saya pun tak baiat lagi dengan Syekh Yusuf. Bukan tanah baiat, macam belum lagi lah. Saya nak cari orang yang saya boleh duduk dengan dia selalu. Syekh Rahimuddin. Syekh Rahimuddin. Dulu saya rajin ni, masa saya tak sibuk dulu, saya rajin lah kuliah-kuliah hari ikut dia kan. Kat 2-3 tahun je kan. Lepas tu sekarang saya pun dah sibuk dah mengajar sini, tak larat nak ikut dah. Syekh dapat pinang ke tak apa? Tak boleh. Macam mana? Dapat promoter negara ke masih tidak? Itu tak pastilah. Tanya Ustaz Raja. Jadi dia syarat dia, saya tak cukup syarat langsung tu. Itulah dia mesti murabbi itu mesti orang yang mendapat tarbiyah, ditarbiyah lah. Macam mana kalau nak mentarbiyah orang kalau tak pernah ditarbiyah kan? Kemudian ijazah, diizinkan oleh guru dia untuk mentarbiyah. Dia tak boleh main suka-suka. Aku dah rasa aku murabbi sekarang ni, aku nak buka semua bayar dengan aku biar aku tarbiyah. Tak boleh, dia kena diizinkan. Itu di situ kalau dah diberi, Syekh tahulah siapa yang boleh tarbiyah, siapa yang tak boleh tarbiyah. Mungkin ada setengah tu dia boleh macam memimpin majlis zikir sahaja.
dilantik sebagai pemimpin majlis zikir saja. Atau dia jadi dilantik menjadi mengajar tasawuf tapi dalam bentuk teori saja. Dijelaskan ini maqam, ini ahwal, ini sifat mazmumah, mazmumah, teori je. Tapi betul-betul tarbiyah mungkin zaman sekarang susah dah. Nak cari yang betul-betul boleh buat semua tu mungkin dia bagi-bagi yang kau dalam pimpin zikir, yang kau untuk terangkan secara teori tasawuf tu macam mana kita punya apa tarikat kita, macam mana dia punya ni. Tapi ada orang mungkin kau memang untuk mentarbiah khusus, mungkin dia bagi-bagi, atau mungkin ada orang tu ada semua. Syekh Yusof tu tak tahulah, mungkin ada semua lah kot. Susah. Syekh Abdul Qadir Jalani dia lah yang pertama sekali buka khangkah untuk tarbiyah, dipanggil khangkah atau dipanggil zawiyah atau madrasah lah. Situ semua sekali dia ajar ilmu yang mana 0 sifat 20 dulu. Jangan nak adalah cara dia, contohnya lah ajar akidah dulu, ajar fiqh dulu, lepas tu baru ada proses tarbiyah dia. Mana dia betul-betul tarbiyah, praktikal tu dia pantau betul. Tapi zaman sekarang dah bayar dah, siapa nak duduk dalam khangkah? Duduk situ ada yang sampai bertahun-tahun. Paling pun dia buat program, kalau saya di Indonesia tu dia buat kurs suluk 10 hari, suluk 40 hari, 40 hari yang paling lama pun. Ataupun kalau dia nak rindu, dia kan adalah tiap-tiap batch 40 hari. Ada orang disambung sampai setahun 2 tahun. Itu dia punya proses dia. Tapi guru tu duduk situ lah tarbiyah. Siapa yang sanggup duduk bertahun-tahun, duduk lah. Dia mungkin akhirnya dia akan dipilih jadi pengganti atau khalifah. Sekarang bayar. Jenis tu je pergi sini, negara ni pergi satu dunia pusing kan. Itu saya tengok Syahbi Umar pun satu dunia dia pusing. So siapa yang, kecuali orang tu sanggup ikut ke mana saja guru dia pergi. Itu esok akan dilantik lah tu mungkin. Kalau Syekh Yusof pun siapa yang sanggup ikut dia kan. Syekh Rahim tu macam Syekh Rahim ada je orang yang kan ikut dia pergi mana, dia pergi Kelantan dia pergi, tapi tak ada juga yang sanggup. Sebab lah ada kerja, anak bini kan, nak kerja memang kan, kecuali orang tu mungkin dia wali kan. Tak apalah, wallahu alam. Soalan. Macam mana kita nak mendidik anak tentang di mana Allah tu berada? Di mana Allah tu berada? Kadang anak tanya, mana Allah ni? Ke atas, dekat kita atau macam mana? Banyak dalil Allah tu berada. Semua ada. Kata Sayyidina Ali, kallimin nasa biqadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia itu berkadar akal dia. Jadi memang kalau dari sudut akidah kita kan, Allah itu qiyamuhu binafsih. Maknanya Allah tu dia qiyamuhu binafsih, dia berada pada zatnya. Maksudnya dia tak disandarkan kepada masa, tempat kan. Jadi agak-agak kalau kita cakap macam tu dekat anak kita, dia faham tak? So kitalah yang kenal anak kita lebih daripada orang lain kan. Jadi cara kita nak tarbiyah anak kita, kita pandai-pandai kita bagi jawapan sendiri. Jangan bagi jawapan sampai besok dia pegang dengan kata kita tu, sudah. Jadi kita penting tu, kita memang saya pun tak boleh nak cakap pasal apa. Anak saya akan bagilah jawapan-jawapan yang saya rasa. Saya akan contohnya lah, ni contohnya kata Allah tu sentiasa bersama kita. Tapi nanti dalam masa sampai satu tahap nanti, kita jangan sampai dia pegang Allah betul-betul sama dengan dia pula dah. Kan? Sampai satu masa kita tengok dia dah mula, anak dah besar, dah matang, dah boleh pergi, sifat 20 je. Kita akan ajar dia. Tapi awal-awal kecil-kecil tu, Allah ada dalam hati. Contohnya. Di mana Allah? Allah ada dalam hati kita. Maksudnya dia mungkin kalau yang belum matang, dia terus terimanya. Kalau dia dah mula, Allah ada dalam hati. Jika tak ada pun, itu maknanya otak dia dah mula boleh fikir tu. Tak. Maksudnya abang nak suruh kita selalulah ingat Allah dalam hati. Kita pusinglah sikit kan. Tak boleh nak, kita ni kena nilai anak kita. Dah setakat mana anak, otak dia, pemikiran dia sampai mana dah. Tapi bila dah cukup matang dah dia ni, sifat 20 je. Mulakan begitu takut nanti dia ada
pandangan. Tu Ada tempat. sampai ada orang sekarang kan dia bertikad Allah di mana-mana. Payah tu nak buang dah. Tak, apa yang saya tahu Allah di mana-mana. Saya diajar macam tu. Saya pernah jumpa macam tu. Sebab kita daripada dulu orang cakap macam tu kan, Allah tu ada di mana-mana. Dia setiap sesuatu benda yang tersebar mesti ada sebab. Ada punca dia. Ada punca dia. Perkataan Allah di mana-mana itu di sisi ahli tasawuf sebenarnya. Maksudnya Allah di mana-mana itu maknanya kuasa Allah, tanda-tanda kewujudan Allah tu di mana-mana sahaja. Itu asal dia. Tanda kewujudan Allah tu boleh didapati di mana saja. Sama ada di alam ini bahkan dalam diri kita sendiri. Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kewujudan kesemudahan kami di afaq, di ufuk, di alam semesta ni. Wa fi anfusihim, dan bahkan dalam diri-diri manusia itu sendiri, sehingga menjadi jelas bahawa Allah tu benar. Wa fi anfusihim afala tubsirun. Dalam diri kamu tak nampak ke Allah? Allah dalam diri pula dah. Kan? Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu kewujudan aku ini boleh dirasai ataupun tanda-tanda kebesaran kewujudan aku di mana-mana saja. Akhirnya dipindah sampai kepada kita Allah di mana-mana. Dia pergi ke situ aja. Macam itulah saya bisik kat sini, dia bisik kat dia, dia bisik kat dia, dia bisik. Last kita tanya, apa cerita? Dia lain kan daripada asalnya. Asalnya maksud, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah kata kan, aku bersama kamu di mana saja aku berada. Kan? Allah kata ni, fa iza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba aku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Jadi tak salah kata Allah bersama kita. Allah itulah kita kena pandai. Allah pun beritahu kan. Wa iza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-Ku bertanya kepadaku tentangku, fa innahu qarib, aku di dekat. Tapi tengoklah lagi dia rasa dekat macam mana? Itu Allah yang suruh tu, jika hamba-Ku bertanya kepada aku tentang aku, katakanlah aku ni dekat. Jadi anak kita tanya kepada kita kata kita kan maksudnya dekat Allah tu kan maksudnya kita teranglah ikut kemampuan otak anak kita. Yang tanya tak tahulah yang 2 tahun ke, yang 3 tahun ke, yang 4 tahun ke, yang 5 tahun ke, yang 10 ke, yang 15, tengoklah yang tanya tu macam mana. Biqadri uqulihim, berkadar dengan akal kefahaman dia tu. Bapak ni kusni. Tapi ingat, bila sampai tahap dia sudah boleh, dia sudah balik, dia dah matang, sifat 20 wajib ajarlah. Kat situ dia nampak nanti. Sekarang ni suruh ajar je, suruh hafal je. Lagu Raihan tu ada ke, suruh nyanyi je. Wallahualam, kita tutup dulu yang ni . Nanti kalau ada soalan tambahan kita sambung lagi. Saya ingat apa Dr. Aiman dalam slot ikin